ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya mengikut aturan serta hukum syariatnya. Demikianlah juga dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah jualah kuasa, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, segala yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mendakwa mereka ni anak Allah, lalu mereka merasakan mereka tu orang pilihan, dan bila mereka rasa mereka ni yang terpilih, maka mereka bebas melakukan apa-apa maksiat, dan mereka akan kata, kita ni kalau masuk neraka seketika sahaja, beberapa hari sahaja. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketetapan dia telah menetapkan bahawa orang-orang yang melanggar perintahnya itu akan diazab. Bukan setakat azab di akhirat, azab di dunia lagi. Maka sebab itulah Allah Taala suruh Nabi SAW kata kepada mereka, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Mengapa kamu diazab dengan sebab dosa-dosa kamu. Jadi kamu tidak lain dan tidak bukan hanyalah manusia seperti manusia yang lain yang Allah SWT cipta, tidak ada istimewa. Semua itu tertakluk kepada syariat Allah. Siapa-siapa yang taat, Allah SWT akan memberi ganjaran kepadanya. Sesiapa yang buat dosa lalu dia bertaubat, Allah Ta'ala mengampunkan. Sesiapa yang buat dosa, sesiapa yang kufur, Allah SWT akan azab dia. Jadi Allah SWT tidak perlu kepada mana-mana makhluk yang dianggap sebagai anak Allah. Yang ketiga, kepercayaan Yahudi bahawa Allah berehat pada hari Sabtu setelah kepenatan kerana mencipta langit-langit, bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan kami tidak mengalami sebarang susah payah. Jadi ayat wama massana min lughub tu, mana kami tidak mengalami payah kepenatan, itu penafian ataupun Allah Ta'ala membatalkan dakwah orang Yahudi kata bila naik hari letih lah kerja, maka berehat. Sedangkan Allah SWT boleh cipta langit dan bumi ni dalam sekelip mata dengan kun fayakun. Dengan apa kata-kata dia sahaja dia boleh mencipta langit dan bumi. Tetapi hikmah Allah SWT nak cipta benda-benda ni, dia berperingkat supaya menjadi pedoman kepada kita ni, supaya apa-apa yang kita nak buat ni biar ada tempoh, biar berperingkat. Yang keempat, orang Yahudi mengatakan bahawa Allah yang telah memerintahkan mereka supaya mereka jangan beriman kepada seorang Rasul sehingga ia membawa kepada mereka korban yang dimakan oleh api. Jadi mereka buat syarat, iaitu kita tidak akan beriman ni sehingga nampak jelas bukti. Padahal untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ni tidak perlu melihat kepada bukti luar, tetapi memadai dengan melihat kepada ajaran yang dia bawa tu. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan oleh api. Dia mau tuak syarat lagu tu.
Maka Allah SWT perintah pada Nabi supaya kata, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul dahulu daripada aku, membawa keterangan-keterangan, membawa ayat-ayat, membawa bukti-bukti yang nyata, dan dengan korban yang kamu membunuh mereka. Jika kamu orang-orang yang benar-benar dalam dakwaan kamu itu. Ada tinggal ni. Falima qataltumuhum. Dan dengan sebab apa kamu membunuh mereka itu? Qul falima qataltumuhum min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum. Dengan apa yang kamu dakwa, kamu kata, maka dengan sebab itu mengapa kamu membunuh mereka kalau kamu benar? Kita telah tengok balik terjemahan ni. Dan orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan dengan korban yang kamu membunuh mereka. Maknanya telah datang kepada kamu Rasul-Rasul, bukan seorang, dengan membawa mukjizat, dan dengan mereka tu membawa dengan apa yang kamu kata, hak kamu nak tu, bagaimana kamu nak korban yang dimakan oleh api. Maknanya Rasul sebelum daripada aku ni bukan seorang tapi ramai. Mari membawa bukti-bukti, keterangan, ayat-ayat Allah, mukjizat. Wabillazi qultum, dan apa hak kamu nak, apa yang kamu kata, kamu dakwa tu apa? Mana Nabi membawa korban itu dimakan oleh api. Tetapi falima qataltumuhum, tapi dalam keadaan begitu, dalam keadaan terang jelas dah bukti kenabian mereka itu, dan Nabi itu membawa apa yang kamu minta, tetapi falima qataltumuhum, mengapa kamu pula membunuh mereka? Kamu tidak beriman, malah kamu bunuh mereka. Jadi in kuntum sadiqin, ku mana tu? Macam mana kamu ni menjadi orang yang benar dan dalam dakwah kamu berjanji nak beriman setelah mari bukti yang nyata? Jadi dalam tafsir Jalalain dia kata, kamu telah membunuh Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Termasuklah Nabi Isa pun mereka nak bunuh juga, ataupun bagi mereka bunuh dah lah. Bagi mereka tu, mana pada etika orang Yahudi, mereka telah bunuh Nabi Isa. Jika kamu benar tu maknanya kamu memang tidak benar lah. Yang kelima, Yahudi mengatakan tangan Nabi Musa terkena kusta. Maka Allah berfirman, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. Jadi orang Yahudi ni dia tuduh itu adalah kusta yang menimpa Nabi Musa. Banyak kalau kira. Cerita Nabi Musa mandi telanjang tu, letak baju dia atas batu-batu buat lari. Nabi Musa kejar. Itu pun bersebab juga. Sebab apa? Sebab orang Yahudi kata Nabi Musa ni ada penyakit, sebab itulah dia tak mandi sekali nyepuk kita. Sedangkan Nabi ni dia mandi jauh. Tidak kata capur gaul dengan orang lain mandi dalam keadaan tidak berpakaian tu. Nabi Musa mandi tempat yang tersorot. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi. Seperti mana
orang-orang Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Itu lima perkara yang telah dikemukakan oleh Imam Farahi berhubung dengan Al-Quran telah memansuhkan ataupun membatalkan pembohongan dalam akidah dan amalan yang terdapat di kalangan ahli kitab. Kita balik pada mata dia ni. Yang keenam ni makna nasah di sisi mutaqaddimin. Yang keenam iaitu apa? Menghapuskan adat jahiliyah yang terdahulu. Nombor 283. Contohnya, ni amalan-amalan orang jahiliyah dahulu. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang telah ziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan, mereka tarik balik bahawa isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bercampur. Dengan hukum yang demikian kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah SWT sebut di sini berkenaan dengan adat jahiliah dahulu, iaitu bila mana mereka nak menceraikan isteri mereka ni, mereka melakukan perbuatan zihar. Zihar ni, itu orang tu kata anti alayya ka zahri ummi. Kamu ni bagi saya seperti belakang ibu saya. Mana haram lah. Jadi dia kata lagu tu kepada isterinya. Maknanya nak cerah tu dia kaitkan dengan dengan ibu. Jadi tak patutlah. Jadi itu adalah adat jahiliah dahulu. Bila mana mereka nak menceraikan isteri, mereka kata lagu tu belakang isteri dia tu seperti belakang mak dia. Yang ni dengan erti haram. Jadi adat jahiliah tu ada masih lagi tersisa, ada juga saki-baki di kalangan orang Islam pada ketika itu. Maka Allah SWT menurunkan hukum yang menghapuskan amalan zihar ni dengan menyatakan ini berdosa. Cerah tak apa, seorang tu nak cerah suami isteri tak apa, tetapi naklah bercerai dengan cara yang betul. Tak boleh nak bercerai dengan ucapan zihar, yang ni mengaitkan mana-mana bahagian tubuh ibu. Itu berdosa besar. Jadi kalau nak cerah, ada keperluan, ada sebab, tak apa. Tapi tak boleh bercerai dengan cara zihar. Orang jahiliah dulu dia bercerai dengan cara zihar. Thumma ya'uduna lima qalu. Lalu mereka nak tarik balik, nak pergi semula kepada isteri mereka. Maka hendaklah memerdekakan hamba, raqabah. Jadi hamba di sini lafaz secara mutlak, ikutlah hamba beriman ke tidak beriman ke, sebelum daripada bercampur, sebelum daripada bersetubuh. Jadi hal ini kafarah tak boleh tangguh, dia kena bayar selalu. Jadi itu tu, hukum itu ditetapkan supaya kamu beringatlah. Maki bin Abi Talib menyatakan bahawa, Maki bin Abi Talib ini salah seorang daripada ulama yang mengarang dalam kitab berkenaan dengan ayat-ayat mansuh ni. Beliau menyatakan bahawa Ibnu Abbas mengatakan di zaman jahiliah apabila seseorang itu melakukan zihar ke atas isterinya, maka ia menjadi haram kepadanya dan itu adalah talak. Maka Allah memansuhkan dengan kafarah yang tersebut dalam ayat. Jadi Ibnu Abbas kata Allah memansuhkan. Jadi kita ni kalau kata mansuh tu, kita mungkin akan ingat ada ayat sebelum pada ni yang membenarkan zihar. Sedangkan tak ada satu pun dalam Al-Quran ayat yang membenarkan zihar. Jadi bila tak ada ayat,
ia pernah mengharuskan zihar, tiba-tiba Ibnu Abbas, salah seorang daripada sahabat ni, dia kata mansuh. Zihar tu mansuh. Jadi mansuh di sini dengan arti membatalkan adat jahiliyah. Maka Allah memansuhkan dengan kafarah, yakni Allah membatalkan amalan jahiliyah zihar ini dengan membayar kafarah yang tersebut dalam ayat. Ada dikatakan perbuatan zihar mereka itu dimansuhkan, kena tambah tu, dimansuhkan dengan hukum talak yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Maki berkata lagi, tidak sepatutnya perkara ini dimasukkan dalam bab nasih dan mansuh, kerana ia tidak memasukkan Al-Quran, kerana Al-Quran semuanya atau kebanyakannya adalah nasih kepada agama mereka yang tidak pernah menyuruhnya. Jadi hal ini, ayat ni tidak patut kita kaitkan sebagai nasih mansuh, yakni di sisi ulama mutaakhirin, ulama kemudian. Sebab apa? Sebab ayat ni dia tidak memasukkan mana-mana ayat. Sebab Al-Quran semuanya atau kebanyakannya adalah nasih kepada agama rekaan, adat jahiliah yang direka oleh manusia yang mana mereka tidak pernah mendapat arahan daripada Allah Ta'ala untuk meminda syariat Allah. Itu contoh resam jahiliyah. Yang ketujuh, atau mengangkat mana-mana syariat terdahulu. Maknanya nasah di sisi mutaqaddimin itu dengan mana mengangkat syariat yang terdahulu. Nombor 284. Contohnya ayat qisas dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil uns al-'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam kejadian orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maknanya tak boleh yang bunuh tu perempuan, yang membunuh tu lelaki, yang dibunuh perempuan, maka lelaki tadi terlepas. Tidak. Ini ayat berkenaan dengan musawah persamaan dalam bab kisah ni. Maka sesiapa, yakni pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yang telah diberi kemaafan, pembunuh yang telah diberi kemaafan, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang terbaik dalam menuntut ganti nyawa. Jadi mereka boleh menuntut diat dengan cara yang baik, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu, yakni diat, dengan sebaik-baiknya. Mana minta tuntut tu dengan cara dia lah. Yang ni 100 ekor unta. Bayar pun bayar dengan cara yang baik juga. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan daripada Tuhan kamu dan rahmat. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, dia bunuh, mana dia bunuh pembunuh tadi, maknanya dia ke belakang, luar pada mahkamah, dia pergi bunuh, tu tak boleh. Itu dipanggil i'tidak, salah. Jadi hukuman bunuh ke atas pembunuh ini hanya boleh dilakukan oleh pihak mahkamah kerajaan. Anak beranak ni hanya boleh menuntut sahaja. Hukuman itu dijalankan oleh kerajaan. Jadi sesiapa yang melampaui batas, yakni untuk membalas dendam, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi komentar di sini, turunnya hukum qisas ini,
untuk mengubah dan membaiki hukum-hukum yang terdapat sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana orang-orang Yahudi diwajibkan hukum bunuh saja. Maknanya yang membunuh tu mesti dibunuh, hukum mana pun. Secara mutlak mesti dibunuh. Dan Nasara diwajibkan hukum memaafkan saja. Maaf. Maaf. Maknanya keluarga yang terbunuh tu kena memaafkan pembunuh. Selesai dengan cara baik gitu. Jadi hak ahli Yahudi ni nampak tegas. Hak ahli Nasrani ni nampak berlembut, toleransi. Sebab itulah orang Yahudi, orang Nasrani ni kalau pipi kiri kena tapak, olah sal lagi. Mana sebagai menyatakan maaf. Ada pun orang Arab, ada yang melaksanakan hukum bunuh dan ada yang memakai hukum dia. Mana kalau jenis hak balas dendam, dia nak bunuh ya. Kalau hak jenis nak pitih, nak harta, dia akan ambil dia saja. Ikutlah pembunuh tu nak hidup lagi ke tidak, ahli dia ni dia nak dia. Akan tetapi mereka tidak berlaku adil. Maknanya kalau mereka ni menjatuhkan hukum bunuh ke atas pembunuh, mereka tidak berlaku adil dalam pelaksanaan hukum ini sehingga berlaku kemelampauan. yakni jika pembunuhan itu berlaku antara kabilah yang mulia dan yang hina, maka yang hina mereka menuntut supaya digantikan pembunuh itu dengan hamba. Maknanya keluarga yang dibunuh itu orang merdeka. Jadi dibunuh sebagai balasan itu hamba, orang hamba kepunyaan orang mulia. Mana dia ganti? Katalah pembunuh ni kabilah hak mulia, ia dibunuh kabilah yang hina. Jadi bila tuntut hukum qisas, maka orang hak mulia ni kata tak padah darah aku, darah keluarga aku ni nak dibunuh sebagai bunuh balas, ganti rugi kepada balas saya kepada apa keluarga kamu yang terbunuh tu ya hina. Jadi dia pun gantikan dengan hamba. Jadi hamba ni bukan salah dia, bukan dia yang membunuh, tapi dia terpaksa menanggung hukuman hukuman tuan dia yang berlaku zalim tu. Jika pembunuh itu lelaki, maka ditukar dengan perempuan. Sebab dia kata perempuan ni dia dapur je, lelaki ni goni tak pandai nak mati pula, tak adil. Jika yang terbunuh dari orang bangsawan, maka mereka menuntut supaya dibunuh dua orang kerana membunuh seorang lelaki bangsawan. Balahnya dua pula. Jadi mari ayat ni membetulkan keadaan hak sebenar ke arah lebih adil. Jadi kalau yang membunuh itu orang merdeka, jadi dia kena dia lah. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa dia tidak menanggung dosa orang lain. Yang tidak bersalah tidak patut dijatuhkan hukum. Satu keringanan dari Tuhan kamu bererti satu nasah mengikut ulama mutaqaddimin, yakni menasahkan hukum yang terdapat dalam syariat terdahulu. Maknanya ada lagu ni bergantung kepada ahli keluarga tu lah. Nak supaya pembunuh ni mati juga ke ataupun nak dia, atas masing-masing. Dah. Kalau setengah tu kata dah kamu bunuh dah dia, kamu kena mati jugalah, baru adil. Ataupun dia boleh kata mati dah, tak akan hidup semula. Kalau bunuh kamu pun dia tak akan hidup semula. Jadi kamu ni mungkin boleh bertaubat, boleh baik keadaan dah, maaf. Tapi tak ada anak kami hok mati ni, kalau dia tak ada pun memang tak ada dah. Tapi setidak-tidaknya ada diat yang kamu bayar 100 ekor unta. Tak apa dah. Jadi itu adalah rahmat.
rahmat. Kemudian kata Syah Wajullah, fattasa'a babun naskhi indahum, pintu nasah di sisi mereka sangat luas. Mana ruang perbincangan ataupun penggunaan istilah nasah di sisi ulama mutaqaddim ini sangat luas cakupannya itu. Pelbagai pendapat yang dilontarkan dan banyak pula perbezaan. Oleh sebab itu bilangan ayat yang dimasukkan sampai kepada 500 ayat. 500 ayat. Masuk. Tak boleh pakar dalam Al-Quran. Lepas tu, kita belajar ayat-ayat hukum ni ada berapa? Ulama kata ada 500. Habis. Kalau kata nasah tu 500, ayat hukum ada berapa? Sekitar 500 ni tu. Maknanya berapa je tinggal. Bahkan jika direnung dan diteliti, pasti bilangannya tidak terhitung banyaknya. Kalau nak kutip bilang boleh tahajud pun. Sebab itulah kitab berkenaan dengan nasih mansur ni tebal, 3 jilid ada. Adapun mansur mengikut istilah mutaqaddim, mengikut istilah adapun istilah mansuh mengikut ulama mutaakhirin, bilangannya hanya sedikit, terutamanya mengikut taujih yang kami pilih. Yang ni ayat-ayat yang telah dimasukkan dengan istilah menurut makna ulama mutaakhirin, maknanya hukum ini yang sabit dengan ayat ni telah masuk dengan ayat yang mari kemudian. Itu sedikit sahaja. Jadi kita kena ingat istilah mutaakhirin berkenaan dengan nasah ni, satu ayat membatalkan ayat yang kemudian membatalkan ayat yang terdahulu turun. Jadi mengikut Syah Wajullah ni, ayat-ayat hak jenis ni masuk mengikut mutaakhirin ni sedikit sahaja, terutamanya mengikut taujih yang kami pilih. Nombor 285. Kesimpulannya, nasah mengikut ulama mutaqaddimin tidak khusus kepada membatalkan hukum, bahkan merangkumi kesemua bentuk pentafsiran nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kita bincanglah, ada dalam bab taksis am, taqi mutlak, sementara ulama mutaakhirin mengkhususkan kepada pembatalan hukum atau menjelaskan sesuatu hukum itu tidak lagi diamalkan. Jika perkara ini tidak diberi perhatian, tentu sekali orang-orang kemudian menyamakan maksud ulama mutaqaddimin dengan maksud ulama mutaakhirin. Akibatnya banyak ayat-ayat yang didakwa sebagai mansuh, sedangkan jumlah yang sebenar tidak banyak. Ayat-ayat mansuh mengikut ulama mutaakhirin. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, sebagaimana sepatutnya ni sesuai dengan tajuk kitab dia itulah Al-Itqan. Itqan ni maknanya teliti. Dalam bahasa Melayu dia kata tekun. Itqan. Menyebut dengan huraian yang terperinci sebahagian yang disebutkan oleh ulama, kemudian menyaring ayat-ayat mansuh mengikut pandangan ulama mutaakhirin, selaras dengan pendapat Syekh Ibnul Arabi. Syekh Ibnul Arabi ni pengarah syarah Muwatta dan juga syarah Tirmizi. Beliau menghitungnya hampir 20 ayat sahaja. Bagaimanapun bagi penulis yang faqih ni, yang ni mengikut Syah Wajullah, kebaikan ayat tersebut boleh dibahas lagi. Maknanya 20 tu boleh dikaji lagi. Biarlah kami kemukakan pandangannya dan diikuti dengan komentar dari pihak kami. Maknanya Syekh Wajullah ni dia akan sebut satu persatu ayat-ayat yang didakwa mansuh yang telah disaring oleh Suyuti, kemudian dia nak bincang. Hak 20 tu lekat 5 sahaja. Di sisi Syekh Wajullah 5 sahaja. Nombor 286.
Bilangan ayat yang mansuh mengikut Ibnul Arabi dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansuh fil Quran sebanyak 118 ayat. Abu Ja'far Nahas menyebut sebanyak 26 ayat yang mansuh di sisi beliau. Maki bin Abi Talib dalam kitabnya Al-Idah li Nasikhil Quran wa Mansukhihi sebanyak 25 ayat. Ayat mansuh di sisi Ibnul Jauzi dalam kitabnya Nawasikhul Quran sebanyak 21. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, Manahilul Irfan menyatakan ayat mansuh hanyalah 9 ayat. Syahulullah menganalisis dan merumuskan bahawa ayat mansuh hanyalah 5 ayat sahaja. Lepas tu kalau bahas lagi, benarnya tak ada orang tak masuk, tak ada orang masuk. Semua muhkam belaka. Semua tu muhkam belaka. Jadi Syahulullah ni dia akan bahas 20 ayat ni, dan kita tengok lagu mana cara taujih ni satu istilah. Taujih ni makna memberi alasan lah, pelorong, tunjuk jalan. Maknanya hak kekusutan tu ni sebenar. Jadi dakwah mansuh tu sebenarnya muhkam. Dari sudut mana? Itu kita akan jumpa dalam bahagian berikut ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wan.